Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung bacaan kita dalam kitab 77 cabang iman mengikut Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, kita dah baca sampai cabang iman ke-39 dalam bab menjaga harta yang halal, okey. Menjaga harta yang halal, walaupun masih ada berbaki beberapa perenggan atau subtopik, tetapi dia berkaitan dengan syair dan juga perkataan-perkataan para ulama yang mungkin kita tak perlu baca secara detail sangatlah, melainkan kita berikan isyarat kepadanya, di mana salah satunya ialah perkataan yang disandarkan kepada Fudail bin Iyad dan juga Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab ini, yang mana yang nak banding antara kalau orang tu orang tanya dia kelebihan saf yang pertama, dia jawab, baik kamu jaga daripada mana sumber makanan kamu, dan lebih baik kamu jaga sumber makanan dan kamu solat di saf belakang berbanding kamu solat di saf yang pertama tapi terlalu tak jaga makan dan minum kita. Jadi sebab itu cabang iman yang sebelum daripada ini kita bincang tentang menjaga makanan. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung pada cabang iman yang ke-40. Cabang iman yang ke-40 ini masih lagi dalam harta, tapi yang lebih khusus dari harta yang kita sebut sebelum daripada ini, iaitu soal pakaian dan bekas makanan dan minuman yang diharamkan. So, menjauhi makanan atau pakaian atau bekas makanan yang diharamkan termasuk dalam cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Anas bin Malik dalam Sahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirah." Sesiapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Ini bererti pemakaian sutera bagi lelaki diharamkan. Maka sesiapa yang meninggalkan pakaian sutera atau pakaian-pakaian lain yang diharamkan dalam agama, dia menjadi sebahagian daripada sebab meningkatnya iman seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan juga satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah." Terjemahan, jangan kamu memakai pakaian sutera atau dibaj. Dibaj ni sejenis sutera jugalah, mungkin grade yang berlainan. Dibaj sejenis sutera juga.
Dan Nabi SAW melarang jangan minum menggunakan bekas emas dan perak. Dan jangan makan di dalam pinggan yang dibuat dari keduanya. Kerana semua itu adalah bagi mereka, yakni orang-orang kafir. Bagi mereka di dunia dan bagi kamu di akhirat. Jadi dalam hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, yang pertama tentang hukum pemakaian sutra bagi lelaki lah khususnya, bagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, diharamkan pakai pakaian sutra. Dan Nabi SAW juga menyebut tentang apa hikmah dan implikasi perbuatan tersebut seandainya dilakukan. Hikmahnya kerana emas dan perak ini perhiasan. Dan bekas-bekas makanan minuman ni ada di dalam syurga. Lalu Allah haramkan dia di dunia. Pakaian tak apa, pakaian sutra, pakaian apa untuk orang perempuan. Tapi bekas perhiasan, kalau dia nak pakai gelang ke pakai apa, perempuan tak apa. Tapi bekas makanan dan minuman, itu menjadi satu perkara yang diharamkan dalam agama. Kerana dia menyaingi, ataupun tak nak kata menyaingi sebab dia memang tak boleh menyaingi pun nikmat syurga. Tapi kerana orang tu bermewah-mewah dengan cara yang melampau, sehingga boleh menyebabkan orang miskin terasa hati. Itu antara hikmah. Jadi Allah haramkan makan dan minum dalam bekas daripada emas dan perak. Allah juga haramkan pakaian daripada sutra bagi lelaki. Dan Nabi SAW bagi tahu, di dunia memang diharamkan, tapi di akhirat boleh. Orang lelaki pun dah boleh pakai sutra. Kemudian emas dan bekas minuman dan makanan dari emas dan perak pun akan ada dalam syurga. Jadi Nabi bagi tahu satu hukum pakaian sutra dan makan minum daripada bekas dari perak dan emas. Begitu juga Nabi SAW bagi tahu tentang kelebihan orang yang meninggalkan dia di dunia, dia akan mendapat bahagiannya di akhirat. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena hati-hati. Bukan sekadar rezeki yang kita nak makan tu kena cari dari sumber yang halal. Hatta pakaian kita, makanan kita pun kita kena ambil daripada sumber yang halal. Boleh? Kadang-kadang kita tengok, di rumah orang kaya pelik-pelik bekas makanan dia. Bersalut emas, ada duduk abuk-abuk daripada emas. Jadi, saya pun bimbang jugalah, takut-takut termasuk. Sebab lah ni teknologi macam-macam. Ada orang salut, ada orang sadur, ada orang buat lain dia daripada emas. Pinggang putih lain emas 24 karat. Kemudian ada orang buat gelas, lain dia daripada emas. Ataupun perhiasan dalam gelas tu adalah kacau serbuk-serbuk emas. Jadi menyaingi perbuatannya orang-orang non-Muslim. Kalau benda tu tampalan, lain ceritalah. Bergelas pecah, nak kena tampal dengan emas. Perbahasan adalah para ulama. Gelas yang ditampal daripada emas. Gelas yang ditampal dengan perak, bukan gelas asalnya. Jadi itu pun ada perbahasan di kalangan ulama. Cuma kita kata jalan yang paling selamat zaman kita ni, gelas macam-macam dah kacau. Cantik pun ada, biasa pun ada, grade tinggi premium pun ada. Tak apalah nak beli gelas mahal, beli hak premium. Tapi jangan sampai dia kata, Ustaz, kalau ada gelas dia tu lagi mahal daripada gelas emas dan perak. Gelas emas perak contohnya harga dia 1,000. Mari dia pakai gelas satu set 10,000. Contoh kalau ada. Kita kata soal mahal atau murah tu nombor 2. Nombor 1 ialah soal halal ataupun haram dalam agama.
Kalau benda yang diharamkan oleh Allah, walaupun harga dia murah, tak boleh nak ambil juga. Bukan masalah murah ke mahal. Masalah dia, Allah haram ke tidak? Contoh orang kata, belian. Belian mahal. Lagi mahal daripada emas. Tapi kalau orang lelaki nak pakai belian, boleh tak? Boleh pula. Sedangkan illah dalam pengharaman emas kepada lelaki kerana ialah perhiasan yang biasa dipakai oleh wanita, dan juga dia ialah nas mengatakan emas itu haram memakainya. Jadi kalau pakai permata lagi mahal dia macam mana? Jawapan dia, walaupun mahal, permata tidak diharamkan. Jadi kalau orang lelaki nak tak pen dia, kalau nak cincin dia pun ada berlian betul. Tak ada masalah. Baik. Yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana Nabi SAW kata, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Kerana dia adalah untuk mereka di dunia. Orang kafir memang dia suka benda tu, ambil lah. Di dunia dia boleh. وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Dan Nabi bagi tahu untuk akhirat untuk kamu nanti di akhirat. Jadi siapa yang tahan pemakaian itu di dunia, insya-Allah Allah akan bagi di akhirat. Baik. Hadis Ibnu Mas'ud pula dalam Sahih Muslim, semoga Allah meridainya radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sesungguhnya Allah Maha Indah dan sukakan keindahan. Sedangkan takabur itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi bukan bermaksud didatangkan hadis ni kita tak nak pakai pakaian yang sutra, tak nak pakai pinggan daripada dan perak, berarti kita nak buat serabai ataupun nak buat selekeh gitu, tak. Carilah banyak lagi perhiasan-perhiasan yang cantik yang tidak diharamkan oleh Allah. Pinggan, nak beli pinggan gapo? Melamin kau, pinggan kaca kau, pinggan gapo? Mana akorok tak akorok lah, gapo-gapo, kloren. Macam-macam. Belilah, nak beli pun mahal. Selama dia tidak ada perkara yang Allah haram, okey. Okey? Sebab apa? Sebab nak jaga keindahan dan kecantikan tu memang fitrah manusia. Bukan berarti tak boleh beli tu kena pakai bingkai plastik ya kat rumah. Tak boleh. Pakailah kaca pun tak apa. Baik, hadis yang seterusnya. Hadis Abi Burdah radhiyallahu anhu dalam Sahihain katanya, akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan faqalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzaini. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeluarkan pakaian bertampal dan kain sarung kasar kepada kami. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan memakai dua pakaian ini. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi, orang paling Allah sayang, tapi dia menjaga diri dia daripada harta-harta. Walaupun harta yang halal, kadang-kadang Nabi masih meninggalkannya kerana nak jaga hati dan nak jaga iman. Ini adalah contoh untuk kita semualah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan hadis yang terakhir, okey, Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Umar dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru Allah taala yaumal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak memandang pada hari kiamat orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Allah Ta'ala tak pandang dia nanti di akhirat kelak. Jadi kita kena beringat, bersederhanalah dalam pakaian.
dalam bekas minuman, dalam bekas makanan, bersederhanalah. Jadilah orang yang tidak terlalu mengejar keindahan dan kemewahan dunia. Sebaliknya, jadilah orang yang mengejar kenikmatan akhirat. Mengejar kenikmatan akhirat. Baik. Jadi itu cabang iman yang ke-40, memakai pakaian dan meninggalkan bekas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi kepada cabang iman yang ke-41. Cabang iman yang ke-41 ialah mengharamkan permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat. Nampak tak? Dalam agama ni sebabkan saya sebut tadi, meninggalkan pun ada pahala, melaksanakan pun ada pahala. Bila dapat pahala pada meninggalkan? Apabila seorang itu meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan dia juga dapat pahala bila dia melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi, termasuklah tadi kita bincang makanan ataupun pakaian ataupun bekas makanan. Hari ini, cabang yang ke-41 ialah mengharamkan permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat Islam. Meninggalkan apa? Meninggalkan permainan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu. Ada orang sebab hiburan ni tuan-tuan, ya Allah, semalam ke semalam hari lepas kita dengar kat Indonesia, bergaduh lepas main bola 120 orang mati. 170 last sekali. Allahu Akbar. 170 orang mati. Sebab apa? Sebab main bola. Tu je. Bukan sebab lain. Sebab main bola tak puas hati pasukan dia kalah. Maka berlakulah pergaduhan. Yang menyebabkan akhirnya 170 orang mati. Ini kita kata antara gambaran-gambaran kurangnya iman. Benda itulah akan berlaku. Kalau orang tu jaga iman dia, dia tinggalkan benda-benda yang tidak patut bagi dia. Dia tinggalkan apa-apa benda yang tak patut bagi dia, insya-Allah dia selamat. Sebaliknya kalau ikut hawa nafsu, ikut dia apa yang orang kata, maka dia tidak akan mendapatkan kejayaan yang sebenar. Jadi sebab itu kena jaga diri kita ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena jaga diri dari permainan yang melalaikan. Itu baru satu contoh. Ada banyak lagi tak contoh? Ada banyak lagi contoh yang lain. Baik. Apa lagi kita nak bagi contoh? Main bola. Main kadang-kadang orang main daun teruk, main judi, main juga. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu. Dalam hadis Sulaiman bin Buraidah dalam sahihain daripada bapanya Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man la'iba bil nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinziri wa damih." Sesiapa yang bermain buah mardashir. Buah mardashir ni dia panggil buah dadu. Dadu. Bahasa lain ni kita panggil dadu. Dadu ni apa hukum dia? Dalam hadis Nabi marah. Dan fatwa kontemporari pula menyatakan hukumnya haram. Kerana dia bermain dengan nasib. Ambil 3 dadu, campur, tengok nombor. Keluar nombor apa? Menang. Ataupun kalah. Nasib. Dia satu perjudian. Jadi apa hukum dia?
Hukum dia haram kerana dimainkan dengan tilik nasib dan untung rugi dari balingan dadu. Jadi Nabi SAW tak bagi kita main buah dadu. Pasal bab nasib. Mengajak orang ni bergantung kepada nasib. Sebaliknya kita dengan Allah bergantung kepada Allah. Ni dak kocok, pun campur. Dan tengok dadu tu keluar nombor berapa, itulah nombor bahagia dia ataupun nombor dia tak yang tidak bahagialah bahasa kita. Jadi betul-betul main tilik dengan nasib. Yang tu Islam tak bagi. Okey. Kalau orang main dadu ular macam dam ular. Naik, betul naik. Dia bukan main teka nombor, teka gapo dak, main dam. Tu pun kita kata panggil bazir lah masa kalau dia tak main. Dia tidak melibatkan tilikan dan sebagainya, tapi tetap saja melibatkan nasib dia bergantung kepada lemparan dadu. Sebab tu dalam agama Islam mengajarkan untuk tidak membazirkan masa dengan nardasyid. Siapa yang main nardasyid, seperti dia letak daging dia dalam daging dia, letak tangan dia dalam daging babi dan juga darah. Allahu Akbar. Dan dalam hadis yang seterusnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thalathin qila wa qala wa idha'atil mal wa kathratis su'al. Nabi melarang 3 perkara. Pertama, qila wa qala, khabar angin. Nabi kata jangan duk sebar-sebar khabar angin. Dan yang kedua, wa idha'atil mal, jangan menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga, wa kathratis su'al, jangan memperbanyakkan tanya. Tanya di sini maknanya mempersoalkan. Bukan kata tanya nak tahu jawapan tak. Tanya mempersoalkan. Kalau Allah Ta'ala suruh dia tanya, kenapa Allah Ta'ala suruh buat macam ni? Dia mempersoalkan pula kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu kita kena elok. Okay, cabang iman yang ketiga dan yang terakhirlah kita hari ni. Biasanya kita ambil 3 Okay. Tidak menipu, tidak hasad dengki dan seumpamanya. Antara cabang iman ialah tidak menipu, tidak hasad dengki dan tidak seumpama dengan keduanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung denganmu ya Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengki. Jadi hasad dengki ni perkara yang dilarang oleh Allah. Nipu pun tak boleh juga. Hari ni kadang-kadang orang nipu ni atas darat dia panggil. Nipu dengan penampilan yang orang tengok seronok, akhirnya tertipu. Macam-macam. Nipu ni macam-macam. Nipu dalam agama pun ada, nipu harta pun, nipu sedikit ada, nipu macam-macam. Jadi kena hati-hati. Yang boleh menyelamatkan kita daripada semua ni adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita bimbang orang menipu atas nama agama. Itu paling bimbang. Menipu tapi atas nama agama. Dia jual pakej tipu dia tu dengan kaitan beragama. Yang ni dahsyat. Okay. Nipu dosa, guna pula platform yang tak betul. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih, atau patutkah mereka dengki kepada manusia disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Dengki jangan, orang Allah Taala dah bagi, itu rezeki dia. Tapi gitulah manusia ni, bila kita tengok orang dapat, kenapa dia dapat aku tak dapat. Belum murah kita lagu tu. Tapi bila dia datang, kita cepat-cepat istighfar. Astagfirullah, semoga Allah Taala bersihkan hati kita. Baik, hadis yang seterusnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling berhasad. Jadi hasad ni Nabi tak bagi dua-dua. Bukan satu pihak je, dua-dua tak boleh. Okay? Jangan kata saya tak apa, saya tak deki pukul dia, ikut dia lah nak deki saya. Ataupun sebaliknya, saya deki tak apa, saya deki seorang tak itu.
Dua-dua tak boleh. Nabi larang la tahasadu. Jangan saling dengki mendengki. Jangan saling berhasad. Jangan saling membenci dan memutuskan hubungan sesama kamu. Sebaliknya jadilah hamba Allah yang bersaudara. Baik, begitu juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahihain, Nabi sallallahu alaihi dalam sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani yasuddu anha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu saling benci membenci. Jangan kamu saling hasad mendengki. Jangan kamu saling berpaling kepada orang lain, berpaling dari saudara-saudara seagama. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, Nabi kata. Dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk memulaukan saudaranya lebih daripada 3 malam. Tak boleh. Tak cakap lebih daripada 3 malam. Kalau 3 malam tak cakap, kena usah biar jadi cakap. Baca bagi salam ke apa, cakap lah juga. Lama-lama dia ada modal lah tu. Mula-mula muka nak marah tak ada modal. Jadi tidak halal bagi seorang Muslim boikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Maknanya tak cakap marah. Jangan. Dia tanya. Jadi orang penghubung pun tak apa, kita dapat pahala. Dia kata orang tu kisah salam kat dia. Dia jawablah bagi dia salam. Pun jumpa, terima kasihlah kisah salam. Hari saya tak bagi tahu pun orang tu. Tengok-tengok. Ada orang tolong nak mendamaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kami dengan sanadnya kepada Al-Hasan pada firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Katanya itulah dosa pertama yang berlaku di langit. Bila berlaku kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Itulah dosa yang pertama yang berlaku di langit kerana anak Nabi Adam bunuh saudara dia tu kerana dengki. Kerana dengki. Sebab tu kena hati-hati. Diriwayatkan daripada Al-Ahnaf bin Qais, khamsun hunna kama aqulu la rahata li hasudin wala muru'ata li kadhubin wala wafa'a li mulukin wala hilata bi bakhilin la wala su'duda li sayyi'il khalq wala suddida wala su'da wala su'duda li sayyi'il khuluq. Apa maksud dia? Terjemahan, 5 perkara yang berlaku seperti yang akan aku katakan. Nabi kata tiada kerehatan bagi pendengki. Orang dengki ni hidup dia tak tenang. Yang kedua, tiada maruah pada pendusta. Sokong pembohong tu dia sama jugalah dengan pembohong. Tak ada maruah. Okay? Tiada maruah bagi pendusta. Tiada menunaikan janji pada pemerintah. Dan tiada helah bagi si bakhil. Dan tiada manfaat bagi yang buruk akhlaknya. Jadi kena jaga. Bak duit kita daripada mana kita belanja pun kena jaga. Baik, diriwayatkan daripada Al-Khalil bin Ahmad, ma ra'aitu zaliman ashbaha bi mazlumin min hasidin lahu nafasun daim wa aqlun haim wa huznun lazim. Kata penulis kita ni, tidak aku melihat si zalim yang lebih menyerupai dengan seorang lelaki yang dizalimi berbanding penghasad yang mempunyai nafas yang berterusan, akal yang gila dan kesedihan yang lama. Okey. Masih lagi dalam bab apa? Jangan berbantah-bantahlah. Jangan berhasad dengki. Jangan menipu dan seumpama dengannya. Jaga moleklah yang ni. Yang ni kena jaga betul-betul.
Sebab ini akhlak kita yang bersumber kepada syariat Islam. Siapa yang jaga akhlak dia, insya-Allah, siapa yang jaga akhlak dia sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, insya-Allah selamat daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata di Khalil bin Ahmad, tidak aku lihat si zalim yang lebih menyerupai dengan orang yang dizalimi berbanding penghasad yang mempunyai nafas yang berterusan, akal yang gila dan kesedihan yang lama. Maksud dia apa? Orang zalim ni dia deki dengan mazlum, orang yang dizalimi. Dia deki kerana akal, dia deki kerana macam-macam lah. Menyebabkan dia tension akal dia tension kesedihan dia. Itu kesan daripada dia dak bela, dak jaga sifat dengki tu. Diriwayatkan dari Bishr Al-Harith Al-Hafi, al-adawatu fil qarabah wal hasadu fil jiran wal manfa'atu fil ikhwan. Permusuhan berlaku pada kaum kerabat, hasad berlaku pada jiran, dan manfaat diperolehi pada persaudaraan. Gitu sebaliknya. Kita kena ingat. Ingat apa dia? Ingat bahawa harta ke apa semua ni manfaatnya tak ada. Boleh jadi menyebabkan al-adawah. Adawah ni permusuhan. Bila dah dapat harta ke apa semua, duk berdeki semua jaga. Ada orang ni anak dia usaha, ni anak dia kurang, pakak duduk sohor, bangga-bangga, akhirnya wujudlah rasa dengki mendengki. Jadi biasanya duduk mana? Dalam kaum kerabat. Dan hasadu fil jiran. Penyakit hasad pula duduk mana? Duduk antara jiran-jiran. Wal manfa'atu fil ikhwan. Dan kalau kita nak ambil manfaat, maka carilah teman-teman yang baik yang boleh membantu kita. Baik, jadi itu perkara-perkara yang disebut dalam buku kita ini berkaitan dengan menjaga diri dari menipu, dari hasad dengki dan seumpama dengannya. Jadi jangan menipu. Jangan menipu, jangan hasad dengki. Tapi tak nak hasad dengki, kena datang daripada hati yang betul-betul jujur dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berhenti setakat tu dululah. Kita dapat 3 dah hari ini. Apa yang kita dah bincangkan berkaitan dengan cabang keimanan. Saya ulang sekali lagi, berkaitan dengan menjaga pakaian. Biarlah pakaian yang kita pakai itu adalah halal. Halal dari sudut mana? Halal daripada sumber yang halal. Dan yang kedua, halal pada baju tu atau pakaian tu sendiri. Jangan halal pada sumber tapi pakaian tak halal. Dan sebaliknya, jangan halal pada pakaian tapi sumber yang tidak halal. Kena jaga semua tu, makan, minum, pakai. Biarlah rezeki kita dari yang halal, tidak dari yang haram. Akan ada doa, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan benda yang halal. Janganlah rasa nak lagi pada benda yang haram, tak nak. Minta dengan Allah kecukupan daripada harta. Itu poin nombor 1 hari ini. Yang kedua, permainan dan hiburan. Tinggalkan hiburan-hiburan yang melampau, nyanyi, muzik, sambil-sambil tu isap rokok, ada sampai isap dadah dan sebagainya, rugi. Rugi, dia merosakkan. Malah kalau kita ni nak jaga diri kita, insya-Allah bila kita jaga permainan, hiburan kepada dalam diri kita ni, insya-Allah kita mendapatkan bolehlah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita kata mengharamkan juga permainan atau permainan tadi kita sebut apa? Permainan yang diharamkan dan juga tidak menipu dan tidak hasad dengki. 3 perkara 3 perkara yang kita nak kena jaga agar kita ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kepada keimanan kita bertambah ataupun meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah ada rezeki kita sambung pada minggu depan buku kita ni.
agak-agak kita dah sempatlah habis insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.